Buletin DJ 31 Oktober bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Kuala Selangor mengharumkan nama negara selepas berjaya meraih emas Pameran Perdagangan Antarabangsa Penciptaan Produk dan Idea Baharu IENA 2022. Melalui pertandingan yang berlangsung di Nuremberg, Jerman, SMKA Kuala Selangor turut meraih anugerah khas produk inovasi terbaik keseluruhan untuk kategori Pencipta Muda Hadiah Bandaraya Nuremberg. Pada kemuncak pertandingan, SMKA Kuala Selangor menewaskan 490 pasukan dari 250 sekolah di seluruh dunia untuk meraih pingat emas. Kejayaan ini mengulangi pencapaian senior mereka yang turut memenangi pingat emas serta anugerah produk inovasi terbaik pada 2019. 4 pelajar yang mengharumkan nama negara itu adalah Atira Ahmad Hishamuddin, 17, serta Raja Dian Naznin, Insyirah Raja Muhammad Aman Shah, Nur Damia Bishara Muhammad Imran dan Sarah Ardini Khairul Faizi, masing-masing berusia 16 tahun. Pasukan terbabit dibimbing oleh 2 guru berpengalaman, Muhammad Rizwan Muhammad dan Muhammad Zulhelmi Mansur. Menurut Muhammad Zulhelmi, pelajarnya mempertandingkan produk inovasi set pembelajaran ECS, Eksplorasi Cabaran Sejarah Dunia. Set pembelajaran itu direka khas untuk menarik minat semua golongan, khususnya remaja menguasai pengetahuan am berkaitan sejarah ketamadunan dunia. Idea itu tercetus melalui permainan monopoli yang kemudian diterjemah kepada ECS, memandangkan sejarah tamadun dunia mempunyai tempat warisan menarik untuk dipaparkan di atas papan permainan. Konsep bergambar dan rakaman peristiwa menarik ditonjolkan di atas papan permainan tersebut, membolehkan interaksi dua hala dan menggalakkan perbincangan antara pelajar yang bermain papan permainan ECS. Harapan Muhammad Zulhelmi, produk itu dapat diterbitkan dan dijadikan pertandingan co-akademik antara sekolah selain mampu dimiliki oleh setiap keluarga di negara ini untuk dijadikan aktiviti santai bagi mengisi masa lapang sekaligus melahirkan generasi warga negara global. IENA adalah pameran inovasi tertua di dunia yang dipertanding sejak lebih 70 tahun lalu bersempena pameran perdagangan yang mengetengahkan pelbagai ciptaan dan inovasi baharu terbesar di dunia. Langkah kerajaan untuk mengkaji semula isu elang rendah dan perjawatan guru kelas agama dan fardu ain kafar mendapat reaksi positif dari kumpulan guru terbabit. Apapun keputusannya kelak, mereka berterima kasih pada kerajaan yang peka dan memberi perhatian kepada kebajikan guru kafar. Yusla Alia, 51 tahun, berpengalaman lebih 20 tahun mengajar kafar di Sekolah Kebangsaan Institut Pendidikan Guru Malaysia, Perlis di Kanga. Katanya, langkah itu bertepatan dengan usaha kerajaan dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat. Selaku salah seorang guru kafar di negeri Perlis, menyambut baik apa yang dicadangkan oleh Perdana Menteri untuk kebaikan guru-guru kafar di seluruh negeri di Malaysia, terutamanya di negeri Perlis. Beberapa guru lagi turut berharap langkah mengkaji semula allowance dan perjawatan guru kafar dapat direalisasikan. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan akan melihat semula isu allowance rendah dan perjawatan guru kafar yang masih bertaraf kontrak sehingga kini. Sempena Bulan Literasi Keuangan Malaysia, sidang kemuncak pendidikan keuangan kebangsaan diadakan dari 28 Oktober hingga semalam. Program itu menyaksikan seramai 87 orang wakil pelajar setiap negeri bertanding membuktikan kemahiran keuangan dan keusahawanan bagi memenangi wang tunai sehingga RM20,000. Terbahagi kepada 2 kategori iaitu asas keuangan dan kejar impian keusahawanan. Program merupakan inisiatif pendidikan kewangan Fund for Life yang dilaksanakan oleh Arus Akademi secara percuma dengan sokongan FWD Takaful sejak 2019. Menurut Ketua Program Alina Amir, misi Fund for Life ialah untuk melahirkan generasi celik keuangan. Dah ada banyak kajian yang mengatakan tabiat kewangan yang sihat ni terbentuk seawal umur 7 tahun. Seawal umur kita 3 tahun kita dah faham dah apa itu konsep wang. Sebab tu kita percaya nak bina tabiat kewangan yang sihat kita perlu mula daripada semuda yang mungkin. Sidang yang diadakan Buat Julung kali ini menyaksikan hampir 50 orang pendidik memperkasakan kemahiran mereka mengajar pendidikan keuangan di dalam bilik darjah melalui pertandingan inovasi guru celik keuangan dan lab inovasi celik keuangan. Dalam pada itu, johan kategori asas keuangan sekolah rendah dimenangi oleh Alif Imran Ahmad Firdaus dari SK Guar Jentik Perlis yang membawa pulang hadiah wang tunai bernilai RM2,000.
Separuh untuk separuh untuk simpanan, separuh lagi untuk mak ayah. Coach pun tolong juga bila kita bertanya soalan kan. Ada bengkel tempat latihan juga. Waktu tu kita boleh tanya apa-apa soalan. Coach tolong jawab. Bagi kategori kejar impian keusahawanan pula, 3 orang pelajar yang menggelar diri mereka Trio FAS dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Panglima Jakarullah Sempurna Sabah merangkul tempat pertama dan membawa pulang hadiah wang tunai RM4,500. Menurut Muhammad Fakrul Haziq Muhammad Firdaus, selaku wakil kumpulan, kursus dan bengkel yang diadakan sangat membantu mereka dalam menghasilkan pembentangan yang terbaik. Bimbingan yang fasilitator bagi pada saya, dia kata kalau buat pembentangan, kita tak perlu bagi tahu semua pasal pembentangan tu. Kita perlu buat ringkas dan bagi kata kunci yang menarik untuk supaya orang tu dapat tarik perhatian. Dia kata, wow, cantik, bagusnya produk ni. Aku betul-betul nak beli. Itu maksudnya. Maksudnya, kita perlu bagi yang singkat je, jangan bagi full detail. Kami tengah berbincang nak buat lah. Kalau kami lepas daripada SPM, kita orang akan buat. Untuk mengisi kekosongan masa lapang kami akan buat lah. Lepas tu kami akan jadi pembekal kepada perniagaan lain maybe. Jelasnya, perniagaan mereka melibatkan burger dan uniknya ialah pada intinya yang diperbuat daripada makanan tradisional di Sabah. Perdana Fellows Alumni Association tampil dengan Forum Ekonomi Belia YEF 2022 untuk mengupas isu semasa sosioekonomi global bertemakan mengatasi krisis bahaya dan peluang. YEF 2022 membawa pakar ekonomi dan cendekiawan muda melontar pendapat dari pelbagai sudut pandangan untuk menentukan hala tuju ekonomi negara pasca pandemik COVID-19. Dalam ucapan pembukaan, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menekankan betapa pentingnya penglibatan golongan muda dalam menentukan masa depan negara. So your despondency and apathy are anathema to a nation's continued progress, right? So all of you sitting here have the power to change the fate of your community, your society, your country, and even the world. But you must come forward with determination and the desire to remain invested in this country's progress. Dalam pada itu, Presiden Perdana Fellows Alumni Association, Ms. Sika Idris, berharap hasil perbincangan forum ini mampu mempersiapkan belia dengan perspektif yang lebih luas. Supported by having 6 different agendas covering many different topics as well, education, sustainability, politics, and also from a social point of view, in order to give the youths a more comprehensive view so that when we do go out and voice out or we do put in our votes, we have an educated view on what is going on in the world. Selain itu, YEF 2022 membantu peserta berkongsi pendapat perkara yang jarang dibincang dalam perbualan harian. Panelists tu, they all discuss something yang rarely kita discuss among our friends, family, and kita boleh discuss dalam satu dewan and they are all quite open, anyone can ask question. Untuk itu, Forum Ekonomi Belia ini diharap akan dianjurkan dengan lebih kerap dengan kapasiti yang lebih besar pada masa depan. Bersu kembali, Karnival Baurung-Urung antara khazanah budaya yang boleh diketengahkan kepada pelancong tempatan dan luar negara. Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jinor berkata, dengan memiliki pelbagai khazanah budaya dan adat resam, masyarakat Brunei Sabah menjadi sebahagian daripada penyumbang dalam sektor pelancongan melalui seni tradisi yang dimiliki. Tarikan seperti seni gambus, seni tari serta pelbagai produk makanan tradisional kini dipromosikan sebagai salah satu produk tarikan pelancong di Sabah. Teks ucapan beliau disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri, Datuk Seri Masidi Manjun. Turut hadir Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan yang juga Presiden Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Karnival Baurung-Urung yang merujuk kepada mana berkumpul berjamaah, bergotong royong dan beramai-ramai dalam muafakat. Dan program ini mempunyai banyak aktiviti, iaitu antaranya aktiviti ekonomi, pameran, jualan makanan dan barangan.
Dalam majlis sama, PMBS melancarkan Yayasan Dang Sanak Sabah YDS menjadi wadah menjana ekonomi sekaligus membantu masyarakat Brunei Sabah untuk lebih maju seiring dengan masyarakat lain di negeri itu. Penubuhan YDS bersandarkan kepada kejayaan anak-anak masyarakat Brunei Sabah dalam pelbagai bidang termasuk pimpinan tertinggi, perkhidmatan awam, bidang perubatan, pendidikan dan perniagaan dalam dan luar negara. Penganjur Majlis Keramaian disaran untuk memanggil kumpulan rebana bagi memastikan budaya tersebut terus kekal dalam kalangan masyarakat. Meskipun terdapat pelbagai alternatif hiburan antaranya karaoke, persembahan nyanyian dan sebagainya, adat dan tradisi masyarakat Melayu tidak harus dilupakan. Menurut penaung Persatuan Kumpulan Rebana Daerah Parit Perak, Datuk Muhammad Nizar Zakaria, rebana merupakan salah satu cara orang-orang dahulu berhibur selain qasidah, marhaban dan berzanjir. Katanya di Perak, adat bermain rebana cukup sinonim dengan daerah-daerah yang terletak di sepanjang Sungai Perak bermula dari Kuala Kangsar hinggalah ke Teluk Intan. Lagunya berbeza-beza, walaupun sama dia punya sedi kata, tapi rentak alunan itu berbeza-beza. Mungkin berbeza kerana lisan tu kembali. Maksudnya suara kita. Suara orang belah Kuala dia lain dengan belah Parit. Belah Parit beza sedikit dengan belah Bota, belah Lambor, belah Kampung Gajah, belah Teluk Intan. Jelas beliau lagi, bentuk dan kaedah pembuatan rebana juga berbeza mengikut kawasan di mana ada yang menggunakan kulit lembu dan ada juga yang menggunakan kulit kambing. Kebiasaannya kumpulan rebana akan dijemput bagi memeriahkan acara-acara keramaian seperti majlis perkahwinan, berkatan, naik buai dan sebagainya. Di sesetengah tempat masih lagi terdapat kumpulan rebana yang bermain rebana sebagai aktiviti mengisi masa lapang khususnya pada waktu malam. Lebih membanggakan, ada dalam kalangan mereka ialah golongan muda dan ini dapat memastikan budaya bermain rebana tidak akan ditelan zaman. Selain itu, pihaknya turut menganjurkan pertandingan rebana bagi menyuburkan lagi adat dan tradisi masyarakat Melayu tersebut. Sekurang-kurangnya kita dapat melihat, mempamerkan, mempertontonkan bagaimana skill permainan rebana khususnya kepada anak-anak muda pada hari ini, dan juga ianya akan terus wujud dan penambahan itu akan senantiasa ada. Tegas beliau, semua pihak perlu memainkan peranan dalam memastikan tradisi bermain rebana ini terus kekal subur di kalangan rakyat di negara ini, dan permainan rebana ini dapat diangkat menjadi sebagai salah satu warisan kebudayaan negeri Perak. Program Jom Cuci Masjid JCM diteruskan dengan Masjid Al-Ihsan Kampung Tok Muda Kapar Kelang dipilih sebagai lokasi untuk edisi ke-39. Ia sekaligus menjadikan masjid berkenaan sebagai masjid kedua selepas program amal itu disambung semula selepas ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Majlis pelepasan konvoi program JCM disempurnakan di Sri Pentas Bandar Utama. Ia membabitkan penyertaan peserta yang merangkumi lebih 300 penunggang motosikal berkuasa tinggi serta 30 kenderaan pengiring ke Masjid Al-Ihsan. Program dimulakan dengan solat duha secara berjemaah diikuti aktiviti mencuci masjid yang turut disertai penduduk kampung. Turut serta kaki tangan Majlis Perbandaran Kelang, Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Penguasa Tempatan dan Persatuan Artis Tanah Air Seniman. Peserta kemudian ke Jeti Pengkalan Nelayan Tok Muda untuk program Bicara Santai sebelum acara berakhir dengan penyampaian barangan keperluan asas kepada golongan asnaf. Harap lebih ramai lagi akan turut serta. Itu impian penggemar permainan truk kawalan jauh atau RC Truck di Malaysia agar aktiviti itu mendapat sambutan di negara ini. Tanggapan ia menelan kos yang besar mungkin menjadi sebab tidak ramai yang meminati hobi ini. Pada awal penampilan, permainan truk kawalan jauh di negara ini hanya ada beberapa unit dan individu sahaja yang memilikinya. Namun kini sudah ada yang menubuhkan kelab yang mempunyai keahlian pelbagai peringkat umur dari seluruh negara.
Izzam Muhammad Noor merupakan individu Bumi Putra pertama yang berani membawa replika itu ke dalam negara. Kini, dia menjadi orang tengah bagi sesiapa yang ingin menceburi hobi berkenaan. Jelas Izzam, harga seunit bergantung kepada model, jenis kenderaan dan mesin itu sendiri. Demi memenuhi impiannya untuk melihat lebih ramai menceburi hobi tersebut, dia sanggup menerima bayaran secara ansuran daripada pembeli tanpa sebarang caj tambahan atau faedah. Untuk lori biasanya dalam 2,000 ke atas lah. Kalau untuk macam jentera berat ni dalam 5,000 ke atas. Kita pun ada package kan. Ansuran lagi untuk mudahkan bayaran apa semua kan untuk dapat benda ni. Sebab kalau ikut pada tu kebanyakan kita ni mula daripada tengok dalam YouTube je kan. Jadi dia pun rasa tak mampu nak beli, sebab tu kita bagi ansuran. Jadi untuk memudahkan lagi urusan dia kan untuk dapatkan barang ni. Bagi Azizun Yusof yang bekerja sebagai operator pula, dia sanggup berhabis ribuan ringgit demi minatnya yang mendalam. Kepuasan saya boleh cakap. Kepuasan dengan minat tu yang mendalam, yang dah lama terbendam. Hari ini dia memiliki, walaupun tidak yang sebenar, lori yang sebenar, iaitu 1/1 punya saiz. Sementara itu, Muhammad Fazril Fauzi dan rakan-rakan sanggup datang dari Kuantan ke Kuala Lumpur untuk bersama-sama rakan lain berkumpul. Yang pertama, satu kita nak berjumpa kawan-kawan, sebab kita dalam tim kita, dalam grup kita ada daripada Johor, daripada Utara, geng Kedah pun turun hari ni, geng KL selalu. Jadi tiap-tiap kali event setakat ni tak pernah miss. Ahli kelab akan berkumpul sekurang-kurangnya sebulan sekali. Sebuah pengendali perkhidmatan kereta api di Switzerland memecah rekod dunia dengan tren penumpang paling panjang. Kereta api kendalian Raytheon Railway RHB itu menggabungkan 100 coach dengan keseluruhan panjang hampir 2 km. Sabtu lalu, tren tersebut melengkapkan perjalanan 25 km di kawasan Pergunungan Alps. Kira-kira 3,000 penumpang bertuah dibawa melalui laluan Albula Bernina yang terkenal dengan pemandangan indah juga tapak warisan bersejarah UNESCO. Perjalanan bersejarah itu mengambil masa 45 minit, dikendalikan 7 pemandu dan 21 juruteknik. Pencapaian itu disahkan oleh Guinness World Records pada majlis yang juga ulang tahun ke-175 sistem kereta api Switzerland yang popular. Sukan badminton terbuka Perancis, kejayaan bergelar juara menyaksikan gandingan Pearly Tan dan M. Tina mencipta sejarah muncul gandingan pertama dari Malaysia melakukannya. Lebih menarik, pada aksi final, Pearly dan Tina mengejutkan pilihan keempat kejohanan dari Jepun. Juga juara dunia 2 kali Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Di atas kertas, kelebihan tampak memihak Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara yang menduduki ranking ke-7 dunia berbanding ke-11 Pearly Tan dan M. Tina. Ini pertemuan kali pertama kedua-dua gandingan dengan set pertama berlangsung sengit sebelum Pearly dan Tina menang 21-19. Saingan makin mendebarkan apabila Matsumoto dan Nagahara bangkit dengan kemenangan 21-18 pada set kedua. Set penentuan jelas dikuasai pasangan negara. Kawalan gelanggang kemas dengan pukulan-pukulan yang mengelirukan menyaksikan Pearly dan Tina mengesahkan kejuaraan. Mereka menamatkan set penentuan 21-15 selepas pertarungan keseluruhan memakan masa 1 jam 12 minit. Beregu wanita negara tidak pernah menjuarai terbuka Perancis selepas penampilan Wong Petty dan Chin Yi Hui bergelar naib juara pada 2008.
Aksi bola sepak pembangunan Piala Supermok 2022, kelab Croatia NK Osijek muncul juara kategori bawah 14 tahun selepas menewaskan pasukan pilihan Paris Saint-Germain PSG pada perlawanan akhir. Kelab Perancis Paris Saint-Germain PSG tampil selaku pilihan pada perlawanan akhir ini dan segala-galanya tampak menyebelahi PSG apabila berjaya membolosi gawang Osijek seawal minit ke-8 hasil sepakan penalti yang disempurnakan Laurent Jean-Gelmatis. Namun Osijek nyata tidak mudah cemas. 10 minit kemudian perlawanan kembali seimbang apabila Gegulik Mate menjaringkan gol penyamaan. Babak pertama terikat 1-1 menyaksikan aksi lebih rancak selepas rehat. Yemen Drazen memastikan kejuaraan milik Osijek apabila menjaringkan gol kemenangan 2-1 pada minit ke-64. Jurulatih Osijek, Zinjak Mate, berharap pertandingan Piala Supermok antara kejohanan bawah umur terbaik dunia diteruskan setiap tahun. Dia berjanji akan kembali ke Pahang sekiranya pasukan NK Osijek mendapat undangan. Ke perlumbaan Formula One Grand Prix Mexico, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen muncul juara untuk mengukuhkan kedudukannya selaku pendahulu keseluruhan. Lewis Hamilton dari pasukan Mercedes-AMG Petronas pula terus mencabar apabila menduduki tempat kedua. Seorang lagi pelumba Red Bull, Sergio Perez, di tempat ketiga. Berlangsung di litar Autodrome Hermanos Rodriguez, Verstappen yang bermula di petak pertama memanfaatkan kelebihannya untuk memimpin perlumbaan. Dua pelumba Mercedes-AMG Petronas, Lewis Hamilton, memulakan saingan di petak ketiga. Di belakang George Russell, nyata sukar memberi saingan pada perlumbaan 71 pusingan ini. Strategi pasukan Red Bull antaranya taktikal. Pertukaran tayar jelas berhasil menyaksikan Verstappen muncul pemenang. Hamilton di tempat kedua, manakala seorang lagi pelumba Red Bull, Sergio Perez, ketiga. Aksi pusingan seterusnya akan berlangsung di Grand Prix Brazil pada 11 hingga 13 November nanti. Pertandingan kucing tercantik di dunia yang diadakan di Mechelen, Belgium akhiri Buletin Didik. Saya Zaiti Zubir, salam hormat, jumpa lagi.